Sejak mula langkah menggalas bebanan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita telah pun berada pada hari yang ke-20 dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Mudah-mudahan keadaan semakin baik, semakin pulih dan memberangsangkan, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada kali ini dalam keadaan yang tidak bersendirian ataupun kena duduk di rumah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan izin dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tazkirah khas siri yang ke-20 pada hari ini adalah kita nak membincangkan supaya kita terus beramal dan jangan berputus asa. Kerana apa? Walaupun sehebat mana ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, bagi orang yang beriman ia adalah untuk mengangkat darjat dan juga mengampunkan dosa-dosa. Kerana para nabi adalah kalangan atau golongan manusia yang paling kuat diuji oleh Allah. Asyaddul ibtila al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Nabi sebut dalam sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kuat sekali menerima ujian, ibtila ujian adalah kalangan para nabi, kemudian selepas daripada itu yang seumpama dia. Jadi dalam kita berhadapan dengan tempoh musibah wabak COVID-19 ini, dan jangan sampai kita jemu dan jangan sampai kita berputus asa. Maka terus kuatkan amalan kita, gerak kerja kita, sehinggalah Allah Ta'ala izinkan dan memberikan keputusannya kepada kita. Kerana dalam kita beramal, yang pertama sekali, dalam kita beramal, kita tidak boleh berhenti beramal sekalipun besok adalah berlakunya kiamat. Kerana ada dalam satu hadis Nabi SAW, sekiranya berlakunya esok kiamat, di tangan kamu adanya tunas ataupun benih, maka tanamlah benih tersebut, tunas itu. Nak katanya esok kiamat dah digambarkan. Hari ini kita masih ada kerja, maka diteruskan, jangan berhenti. Kerana mereka yang berhenti ekoran daripada ketakutan ataupun kerana putus asa, mereka adalah orang yang gagal. Yang keduanya, dalam kita beramal, kita bekerja, kita jangan ada jemu. Kerana sifat jemu tadi itu akan memperlahankan gerak kerja, seterusnya berhenti daripada gerak kerja. Kerana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, apa Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yamullu hatta tamullu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa jemu sehinggalah kamu merasa jemu. Maksudnya apa? Bukan Allah Taala tu ada sifat sebagaimana manusia jemu. Maksudnya rahmat Allah, ganjaran daripada Allah senantiasa diturunkan kepada manusia, diberikan kepada manusia selagi mana manusia itu tidak jemu, yakni selagi mana manusia itu melaksanakan amal ibadah dan juga mengusahakan kerja-kerja yang berfaedah dan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bila kita bekerja, bila kita beramal, bila kita berusaha dalam suatu perkara, maka jangan kita terlalu isti'jal, gopoh dalam nak capai suatu perkara. Walaupun kita rasa lama dalam tempoh PKP ini, hakikat dia baru 20 hari. Kerana ada lagi ujian-ujian sebelum daripada ini yang lebih hebat yang Allah Ta'ala uji, yang tak kena pada zaman kita hidup. Bahkan kita boleh lihat bagaimana Nabi Ayub AS yang diuji oleh Allah dengan kesakitan, penyakit yang misteri, mengajar kepada isterinya jangan gopoh. Kerana apa? Kerana kesakitan itu baru belasan tahun, sedangkan sebelum daripada ini puluhan tahun berada dalam nikmat. Ini juga yang diterapkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat tatkala ujian musibah, tentangan dakwah yang sangat hebat di Mekah, sehingga datang Khabbab bin Arat minta kepada Nabi SAW supaya disegerakan, yakni dalam keadaan gopoh diturunkan kemenangan daripada Allah. Maka Nabi SAW pun mendidik kepada Khabbab bin Arat, ala tasta'jilun, adakah kamu nak gopoh? Jangan gopoh. Kerana apa? Kerana kaum umat dan terdahulu lebih teruk siksaan dia diuji oleh Allah. Maka jangan gopoh. Kalau gopoh tadi itu boleh menyebabkan nanti kita
buruk sangka terhadap ketentuan takdir daripada Allah, dan dengan gopoh juga boleh menyebabkan kita futur, akhir sekali kita berputus asa daripada harapan yang telah kita semaikan dalam usaha yang kita lakukan tersebut. Dan yang keempat, pastikan amalan dan usaha kita itu masih dalam lingkungan mendapat redha Allah, dan jangan sebarang apa jua tindakan yang kita buat itu membuka ruang-ruang untuk diturunkan lagi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Amat menyedihkan apabila laporan daripada satu sumber menyatakan sepanjang tempoh PKP ini berkenaan dengan kes penderaan meningkat sebanyak 57%. Walaupun kita berada dalam keadaan PKP, jangan sampai tekanan ekonomi menyebabkan berlakunya tekanan emosi dan jiwa, akhir sekali tindakan di luar kawalan penderaan kepada pasangan dan juga anak-anak tadi. Kerana penderaan ini adalah suatu perkara yang zalim, maka kalau perkara ini tak dibendung, bahkan semakin kita panggil barah, maka kita bimbang dia akan menyebabkan pintu rahmat Allah ditutup, sedangkan terbuka pula pintu kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita nak mendapat rahmat, belas kasihan daripada Allah serta seluruh penduduk di dunia ini, di langit untuk penduduk dunia ini, maka kita kena kasih dan sayang kepada mereka yang berada di penduduk ataupun penghuni dunia ini. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Kamu kena merahmati, belas kasihan kepada penduduk di dunia ini, di bumi ini, dan saya penduduk di langit, penghuni di langit akan memberikan belas kasihan kepada kamu. Jadi kalau berlaku penderitaan, maka ini sudah bukan lagi dalam konteks belas kasihan atau kasihan, tapi telah menzalimi dan menganiayai. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak suka sikap zalim itu berlaku di kalangan manusia. Dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tudzalimu." Sesungguhnya aku telah mengharamkan sifat zalim atas zat aku. Aku telah menjadikan sifat zalim itu di antara kamu adalah suatu perkara yang diharamkan. Maka jangan kamu saling melakukan kezaliman di antara satu sama lain. Jadi mudah-mudahan dalam tempoh sudah 20 hari kita berada di rumah ataupun kita berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, teruskan beramal, tingkatkan amalan. Jangan sampai kita jemu, jangan sampai kita berhenti beramal. Pastikan amalan kita masih lagi mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah, membuka pintu rahmat, menutup pintu kemurkaan daripada Allah. Jangan lupa subscribe channel YouTube Zuhairi Saiman untuk manfaatkan video sebaran yang lebih luas daripada masa ke semasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.